NR Channel TV Virtual Studio Multipurpose. We provide virtual studio space for multi-purpose, talk show, news, online coaching and presentation, webinar, forum conference and more. With a professional worker and up-to-date visual graphics set and design, call us for more information. Ini minuman lit, lewat campur susu itu memang unik. Minuman unik, rasa addicted, pasti addicted, semua addicted. Haha, okay, rasa segar buah asli. Mana ada minuman macam ni? Mana ada? Sudah pasti kualiti Nilofa, nombor satu tiada boleh compete. Jom beli tu apa lagi minuman Nilofa. Untuk dapatkan susu Nilofa, korang klik link di bio dan korang boleh pilih je untuk dapatkan di Shopee ataupun website, dan korang boleh juga dapatkan dengan ejen-ejen sah kami, dan korang boleh daftar ejen sekali tau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama saya Ain Syuhada Ahmad Buhari bagi rancangan Suara Rakyat terbitan NR Channel TV. Sebelum itu, terima kasih kepada penaja kami iaitu Susu Minuman Nilofa, dan teruskan kesetiaan anda bersama NR Channel TV, dan jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe YouTube, Facebook page, Instagram dan juga Telegram kami. Penonton sekalian, ramai gantung kunci, pemandu teksi, pemandu bas, pemandu perkhidmatan pengangkutan yang lain juga amat terjejas teruk. Selain terpaksa bersaing dengan perkhidmatan e-hailing, pemandu teksi kini terpaksa berdepan cabaran ketiadaan pelanggan disebabkan pandemik COVID-19. Dan dikabarkan juga GTSM ini bakal menghimpunkan hampir 30,000 pemandu kenderaan perkhidmatan, teksi e-hailing, bas dan sebagainya pada Februari 2022. Mereka ini akan melancarkan satu protes terhadap kerajaan, terutamanya kepada Kementerian Pengangkutan. Dan apa yang membuatkan mereka berani untuk bertindak sedemikian? Adakah Kementerian Pengangkutan tidak mengambil berat terhadap keluh kesah yang dihadapi oleh mereka ini? Dan GTSM adalah sebuah gabungan yang menggabungkan hampir keseluruhan persatuan teksi di seluruh negara, termasuk di Sabah dan juga Sarawak. Manakala PPDM, sebuah sekretariat yang menggabungkan seluruh pemain industri perkhidmatan dan juga pengangkutan darat negara, khususnya pemandu teksi, lori, bas, e-hailing dan juga p-hailing. Suara rakyat, suara kita, suara kita, suara rakyat. Malam ini kita akan mendengar jeritan suara dan luahan hati mereka
Bagi mengenal pasti apakah sebenarnya isu yang sedang dihadapi oleh pemain industri pengangkutan ini. Dan sebelum itu, kita saksikan dahulu VT yang telah disediakan. Menubuhkan aplikasi taksinya sendiri, bukannya bergantung kepada Uber atau GrabCar. Uber dan GrabCar tidak pernah sama sekali menyediakan aplikasi untuk taksi. Sebaliknya menyediakan perkhidmatan kepada kereta sapu yang melanggar undang-undang negara dan mencabuli perlembagaan negara. Kami tidak pernah meminta e-hailing itu diharamkan. Cuma kita minta kesamarataan, wujudkan peraturan yang sama rata. Itu sahaja. Kenapa itu pun susah untuk ditunaikan oleh YB Internal Law? Apa yang ada di belakang beliau? Jadi hari ini sekali lagi saya tegaskan, kita hantar surat ini kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kita mohon Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tolonglah jumpa kami, campur tangan dalam isu kami ini, tolong industri kami. Kami merayu kepada kerajaan supaya mempertimbangkan pemberian vaksin COVID-19 kepada pemandu kami di seluruh negara termasuk di Sabah dan di Sarawak, kerana pemandu kami ini tergolong di dalam golongan yang berisiko tinggi untuk dijangkiti wabak COVID-19 kerana kami berurusan secara terus dengan penumpang. Menubuhkan aplikasi taksinya sendiri, bukannya bergantung kepada Uber atau GrabCar. Uber dan GrabCar tidak pernah sama sekali menyediakan aplikasi untuk taksi. Sebaliknya menyediakan perkhidmatan kepada kereta sapu yang melanggar undang-undang negara dan mencabuli perlembagaan negara. Kami tidak pernah meminta e-hailing itu diharamkan. Cuma kita minta kesamarataan, wujudkan peraturan yang sama rata. Itu sahaja. Kenapa itu pun susah untuk ditunaikan oleh YB Internal Law? Apa yang ada di belakang beliau? Jadi hari ini sekali lagi saya tegaskan, kita hantar surat ini kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kita mohon Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tolonglah jumpa kami, campur tangan dalam isu kami ini, tolong industri kami. Kami merayu kepada kerajaan supaya mempertimbangkan pemberian vaksin COVID-19 kepada pemandu kami di seluruh negara termasuk di Sabah dan di Sarawak, kerana pemandu kami ini tergolong di dalam golongan yang berisiko tinggi untuk dijangkiti wabak COVID-19 kerana kami berurusan secara terus dengan penumpang. Dan dalam Suara Rakyat hari ini, kita membawakan jeritan suara industri pengangkutan. Itu adalah tajuknya pada malam ini, dan bersama-sama saya yang berusaha Tuan Kamarudin bin Muhammad Hussein yang merupakan YDP Gabungan Teksi Malaysia merangkap Perusi Penyatuan Pemain Industri Perkhidmatan dan Pengangkutan Darat Malaysia PPDM. Selamat datang Tuan. Ya, selamat datang. Ya, dan terima kasih. Sama. Ya.
Baik Tuan, hari ini kita bawa jeritan suara keluh kesah pemain industri dalam industri pengangkutan ini kan. Tapi sebelum itu, kerana Tuan selaku yang di-Pertua Gabungan Teksi Malaysia, kita nak tahu dulu latar belakang pertubuhan GTSM ini. Okey, GTSM ini adalah sebuah gabungan yang kita rangka untuk menyatukan semua persatuan-persatuan teksi kereta sewa di seluruh negara. Sebab banyak kali bila kita berjumpa dengan pihak-pihak kerajaan, khususnya SPAT, ya, mereka bagi tahu kita telah bersetuju dengan persatuan yang A, persatuan B, persatuan C. Dan ada juga mereka bagi tahu di mana kita sukar nak buat keputusan sebab persatuan A kata macam ni, persatuan B kata macam ni, persatuan C kata macam ni. Jadi kelompongan itu telah diguna pakai oleh Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat SPAT ketika itu untuk merosakkan industri, ya, untuk melaga-lagakan persatuan-persatuan dan pemandu teksi. Kenapa berlaku sedemikian? Sampai melagakan, merosakkan? Ini mungkin, saya tak berani berkata dengan satu perkara yang fakta macam tu. Cuma apabila sesuatu pihak itu mempunyai kuasa dan mereka melakukan sesuatu yang seperti menampakkan mempunyai kepentingan, tidak mustahil berlakunya gejala rasuah di dalam Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat itu. Itu yang berlaku. Jadi di atas kesedaran itu, ya, saya dan bersama rakan-rakan lain, kita telah pusing ke seluruh negara termasuk di Sabah dan di Sarawak, berjumpa dengan persatuan-persatuan dan kita maklumkan kepada mereka sudah tiba masanya untuk kita menyatukan semua persatuan-persatuan ini di bawah satu gabungan yang dinamakan Gabungan Teksi Malaysia atau nama penuhnya Gabungan Pertubuhan Teksi Kereta Sewa Limosin dan Teksi Lapangan Terbang se-Malaysia. Baik, itulah GTSM. Ya, Okey. betul. Baik, dan Tuan juga pengerusi Penyatuan Pemain Industri Perkhidmatan dan Pengangkutan Darat Malaysia. Okey, apa pula PPDM? Okey. PPDM ini nama dia kita namakan Penyatuan Pemain Industri Perkhidmatan dan Pengangkutan Darat Malaysia. Ini adalah di atas kesinambungan GTSM itu. Okey, Okey. GTSM tubuh dulu kemudian. Ya, kesinambungan. Kenapa kita buat begini? Sebab di dalam GTSM ni walaupun kita telah menyatukan hampir seluruh persatuan teksi kereta sewa di seluruh negara, tetapi kita dapat lihat kita punya pencapaian itu masih belum mencapai tahap yang kita perlukan kerana terdapat lagi kelompongan. Kenapa saya kata terdapat kelompongan? Kerana di dalam industri ini ada teksi, ada lori, ada bas, ada e-hailing, ada p-hailing. Jadi kita ini boleh dikatakan berpecah. Ya? Saya telah pusing hampir seluruh negara untuk sesi PPDM ni. Cuma belum sampai di Sabah, Sarawak, Terengganu, Pahang dan Kelantan. Yang lain negeri semua kita dah pergi. Kita dapat tengok di sana pun terdapat contohnya macam persatuan bas. Mereka ada banyak persatuan bas dan berpecah. Persatuan lori pun sama, berpecah. Ya? Jadi kita cuba untuk menyatukan mereka semua ini untuk menyedarkan mereka sebenarnya apabila kita bergerak sebagai NGO ataupun persatuan, kita label kita itu cuma untuk sampai tahap merayu sahaja. Kita tidak boleh membuat keputusan. Dan hari ini kita dapat lihat sejak 64 tahun kita merdeka, ya, kita ada ribuan persatuan, ya, yang dikatakan NGO, kita cuma boleh merayu. Dan kita tidak boleh melakukan sebarang perubahan, apatah lagi menyelesaikan masalah. Kita terpaksa merayu dan terus merayu kepada menteri contohnya, ya, kepada menteri yang dilantik daripada politik. Tetapi kita ini bila kita nak berjuang, dia kata okey, you nak tubuh persatuan, you tubuh persatuan. You nak berjuang, you tubuh persatuan. Ada 7 orang wakil duduk bawah pokok sena, bawah pokok ceri, bawah pokok toge, tubuh persatuan. Tapi apakah kapasiti keupayaan persatuan itu? Yeah. Setakat hanya boleh merayu. Saya sendiri telah menghantar, kerajaan baru ini, saya telah hantar 15 surat kepada menteri. Merayu keprihatinan menteri untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pemain industri, khususnya teksi lah. Ya, masa itu saya dalam GTSM. Kita bawa 15 surat kita bagi. Dan saya juga merayu kepada menteri, ya, supaya mewujudkan bakul makanan, ya, untuk diserahkan kepada pemandu teksi di Sabah, Sarawak dan Labuan. Malangnya tak diendahkan. Kalau nak kata Kementerian Pengangkutan tak ada wang, Belanjawan 2021, kerajaan telah memperuntukkan
6.5 bilion ringgit kepada MOT. Pada masa tu, kita lihat tidak ada sebarang aktiviti pembangunan sebab semua dalam PKP. Jadi wang itu diguna untuk apa? Kenapa tak bantu pemain industri? Ini yang kita rasa sudah tiba masanya untuk kita semua ini, pemain industri daripada lori, bas, taksi, e-hailing, kena bersatu untuk berjuang untuk periuk nasib kita lah. Kita tak boleh lagi percaya kepada mana-mana parti politik ataupun orang wakil-wakil rakyat untuk membela nasib kita. Tak boleh lagi dah. Cukup. Ya. Dan kerana hari ni topiknya pun jeritan suara industri pengangkutan yang wakilnya Tuan Kamal sendiri yang membawa suara-suara daripada pemain-pemain industri ini. Jadi saya nak kenal dulu secara latar belakangnya Tuan Kamal ini berkhidmat sebagai apa dan mengapa begitu semangat juangnya untuk membela nasib-nasib mereka dalam industri pengangkutan ni. Okey, saya ni memang lahir dalam kem komando. Okey. Bapa saya seorang komando di Sungai Udang. Memang beliau mengajar saya prinsip yang tegas, prinsip yang tegas, keyakinan diri, dan saya berhijrah ke Kuala Lumpur seorang diri, saya berdikari, kerja, belajar, kerja dan sebagainya. Dan apabila saya terlibat dengan seorang wanita, bermula daripada seorang wanita, iaitu isteri saya lah hari ni, bermula daripada seorang wanita ini, saya kenali dia dan saya kenal bapa dia. Punca daripada bapa dia. Saya kenal bapa dia, baru saya kenal dia. Bapa dia ni seorang pemandu teksi. Banyak memberi motivasi kepada saya, membimbing saya. Sebelum tu saya adalah anak remaja yang nakal. Jadi saya kenali bapa dia dan daripada situlah saya bermula menceburi bidang teksi. Titik permulaannya di situ. Dan bila saya dah mula bawa teksi, saya nampak itu satu kerjaya yang baik, yang mana tidak mengongkong kita untuk mencari pendapatan. Bila-bila masa saja kita boleh keluar dan kita boleh berjumpa dengan macam-macam rakyat, penumpang kita boleh jumpa. Jadi kat situ rasa minat. Dan apabila saya masuk dalam industri teksi, saya dapat lihat banyak masalah yang sengaja diwujudkan, yang sengaja direka-rekakan untuk pihak-pihak tertentu mengaut keuntungan di atas kepayahan pemandu teksi ini. Dan di situlah saya mula berurusan dengan SPAD, dan saya berterima kasihlah kepada pegawai SPAD yang telah menyarankan kepada saya, Cik Kamal, kalau you berjuang seorang diri, you takkan ke mana-mana. Kenapa tidak you menubuhkan satu persatuan ataupun you masuk mana-mana persatuan. Daripada situlah saya mula menubuhkan satu persatuan yang dinamakan Persatuan Transformasi Pemandu Teksi Malaysia. Tahun bila tu? Persim, sekitar 2004 kalau tak salah saya. 2004. Ya, 2004. Masa tu kita tubuhkan dan beroperasi di lapangan terbang KLIA. Okey, maksudnya masa ketika tahun 2004 tu pun dah ada isu-isu. Apa isu masa tahun 2004 Masya Allah, saya nak bagi tahu. Ini dah 2021 ni. Ya, saya nak bagi tahu pada Cik, di mana sebenarnya saya masuk dalam industri teksi pada 2002. Tetapi masalah yang dihadapi oleh pemandu teksi bukan bermula daripada 5 tahun ataupun 10 tahun yang sebelum itu. Masalah yang dihadapi ini berlaku sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu. Dan sehingga sekarang tiada solusi. Yes, tidak ada. Itu masalah dia. Salah satunya saya beritahu, kerajaan ataupun kita panggil dulu LPKP, lepas tu jadi SPAD, dia longgokkan permit teksi kepada syarikat. Dan apabila pemandu teksi nak bawa teksi, dia kena pergi kepada syarikat. Dan mereka terpaksa sewa beli dengan syarikat. Satu hari dia sewa, macam saya, RM45. Kalau habis bayar kereta Iswara, nilai kereta tu telah pergi kepada RM150,000. Padahal kereta tu value dia kalau beli dekat Proton baru RM40,000 lebih kurang. Nampak tak berapa banyak wang yang terhasil daripada industri, daripada usaha saya, terpaksa diserahkan kepada syarikat. Perkara ini kita telah bahas banyak kali pada kerajaan lah, khususnya SPAD. Dan banyak lagi lah benda-benda lain, daripada birokrasi untuk kita memperbarui kita punya, masa tu permit, bukan lesen pengendali. Hari ini dipanggil lesen pengendali. Permit, kad pemandu, puspakom. Kita ada macam-macam masalah yang tidak pernah diselesaikan. Dan hari ini
kerajaan, ya, khususnya MOT, meneruskan agenda yang telah berlaku dalam teksi. Saya salah seorang lah yang pernah menyarankan kepada Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat ketika mereka ingin melesenkan aktiviti e-hailing. Saya bagi tahu kepada SPAT, sekiranya you all nak teruskan juga untuk membenarkan kenderaan e-hailing ini beroperasi, kenapa tidak permit yang dipanggil EVP diserahkan kepada pemandu? Biar mereka ada sendiri punya permit, mereka boleh memilih mana-mana aplikasi untuk mereka gunakan. Tetapi seperti yang saya bagi tahu lebih awal, mereka yang mempunyai kuasa telah salah guna kuasa. Perkara ini disaksikan oleh Tok Ki sendiri. Disaksikan oleh Tok Ki sendiri, di mana Datuk Seri Wee Kak Siong sendiri mengaku. Dia dalam satu perjumpaan, Wee Kak Siong memang tak nak jumpa saya mesyuarat. Tetapi kita guna Persatuan Pengguna Islam, kita dapat jumpa dia. Dia pun terkejut. Dia tengok, Kamal pun ada. Nak tak nak, dia terpaksa duduk. Ya, dia terpaksa duduk. Dalam mesyuarat tu dia bagi tahu, dia di sebelah kanan dia adalah orang-orang MOT, Tok Ki, wakil Tok Ki, satu orang lagi, saya dan saya punya timbalan, Mr. Mano. Menteri bagi tahu, sebenarnya pasal EVP ni, sebenarnya mereka ni ingat, dia tunjuk pada pegawai-pegawai MOT, mereka ingat dengan melonggokkan permit kepada syarikat, mereka ini dapat mengumpul wang. Nampak tak? Jadi bila dia cakap macam tu, saya yang ada dalam tu jadi emosi, jadi marah. Intention di situ untuk mengumpul wang. Yes, kenapa? Sebab sekarang ni kalau permit tu dibagi kepada pemandu. Contoh saya bagi explain, kadang orang tak faham. Satu pemandu, contohnya kita ada 100,000 pemandu e-hailing. Permit yang perlu dikeluarkan berjumlah 100,000. Pemandu ini mempunyai kebebasan untuk menukar mana-mana aplikasi yang mereka nak guna. Mereka bebas. Okey. Jadi bila sampai time untuk memperbaharui mereka punya permit ini, mereka cuma perlu memperbaharui dengan nilai 100,000 ini sahaja. Tetapi apa yang sedang berlaku, SPAT, dia bagi tahu setiap pemandu perlu ada EVP dan EVP itu hanya dikeluarkan kepada syarikat. So, kalau seorang pemandu dia nak bawa 5 syarikat e-hailing, so dia akan ada 5 permit. Yes. Kalau 100,000 dah kena keluar 500,000 permit. Nampak tak? Bukankah itu satu menjana pendapatan kepada SPAT? Yes. Mana situ? Dan hari ini, yang sedang berlaku hari ini, apabila salah satu syarikat ini menamatkan operasi, batalkan EVP mereka, pemandu terbabit menghadapi masalah, mereka tidak boleh memperbaharui cukai jalan dia selepas 30 Disember ini. Sebab secara automatik, keempat-empat EVP lain pun batal. Okey. So, untuk mereka dapatkan balik permit diorang, mereka terpaksa masuk Buspakor, macam-macam. Ambil masa lebih kurang dalam 1 bulan lebih. Siapa nak tanggung kos mereka? Betul. Kehidupan mereka. Ini yang dari awal lagi saya bagi tahu. Sebenarnya, permit tu bagi kepada pemandu. Kalau syarikat tu nak tutup ke, nak tamat ke, itu lebih pasal. Pemandu ini masih boleh menggunakan lain-lain syarikat aplikasi. Tetapi inilah dia. Bila kita ini sebagai NGO hanya layak merayu. Tak mampu buat keputusan. Sebab itu mereka menggunakan peluang itu untuk membuat keputusan dan kita sebagai NGO dan pemain industri perlu ikut apa yang mereka buat. Ini yang berlaku. Sama juga dengan rider e-hailing, penghantar makanan. Mereka hari ini pun berhadapan dengan masalah yang mana map yang dalam aplikasi yang mereka guna itu tidak sama dengan Google Map. Lepas tu ada orang kata, pemandu rider ni langgar lampu merah apa semua. Baru-baru ni saya pergi ke Johor, kebetulan ada seorang wakil daripada penghantar makanan adalah seorang cikgu. Jadi dia dah biasa mengajar. Jadi dia pergi ke whiteboard, dia tulislah, dia lukis. Tempahan penumpang berapa minit. Sampai dekat restoran berapa minit. Daripada sini nak pergi rumah customer berapa minit. Sekiranya lambat, apa tindakan mereka. Semua dia draft. Bila dia draft, baru kita nampak. Ini tekanan yang dihadapi oleh rakyat golongan B40. Sedangkan kerajaan yang ada di atas tidak mahu melihat masalah kita. Bila kita langgar lampu merah, pemandu rider ini langgar lampu merah. Tapi kita tak nampak bebanan tekanan yang sedang mereka hadapi. Baik, kerajaan yang tidak merasai apa keluh kesah yang dihadapi ini, adakah daripada zaman
BN ke, PH ke, sekarang keluarga Malaysia dan sebagainya, boleh Tuan kongsikan dengan kami? Saya boleh kata begini, sebenarnya perkara ini memang kita telah lalui perkara yang macam Cik tadi bagi tahu lah, ya, Cik Ain bagi tahu. Benda tu memang betul. Ini berikutan. Kita pemain industri ni, kita rasa kita ni golongan yang tidak layak naik ke atas. Ya. Kalau kita lihat seorang menteri, apakah karakter dia? Apakah asal usul dia? Apakah dia ini manusia ataupun orang angkasa lepas ataupun alien ataupun malaikat yang perlu duduk di kursi itu? Mereka juga adalah seorang manusia biasa yang menceburi politik dan seterusnya dilantik sebagai menteri. Wahal mereka ini tidak pernah melalui keperitan dan kepayahan hidup yang kita ni pemain industri hadapi. Bagaimana orang yang tak pernah merasai keperitan kita nak memikirkan nasib kita? Ya, ini salah satunya. Sebab itu saya bagi tahu. Sudah tiba masanya untuk kita pemain industri bersatu hati daripada lori, bas, teksi, e-hailing, kita perlu bersatu hati. Kita perlu berusaha untuk mengangkat wakil kita duduk di MOT itu. Menggantikan orang-orang politik yang tak pernah rasa keperitan kepayahan hidup rakyat duduk dekat situ untuk menyelesaikan masalah. Saya yakin perkara itu kalau kita dapat melaksanakan, segala masalah yang telah berlaku sejak 64 tahun dulu, 4 tahun. Yes, dapat diselesaikan. Tetapi selagi kita masih taksub dengan orang-orang politik, kita akan terus menggadaikan diri kita kepada mereka dan seterusnya mereka akan menzalimi kita. Baik, dan setakat ini, Kementerian Pengangkutan sendiri, apa inisiatif ataupun tindakan yang mereka lakukan tapi pada pendapat Tuan Kamal tak relevan, tak sepatutnya dibuat begini? Okey, kita kalau bercerita pasal kementerian yang ada hari ini, saya berani bagi tahu kepada Cik Ain, sebenarnya mereka ini langsung tidak melihat kepada nasib pemain industri. Mengapa? Kerana mereka cuma menjaga toke-toke mereka lah. Toke-toke mereka memberi keuntungan, kroni-kroni mereka. Sedangkan kami ini pemain industri mungkin sampah bagi mereka. Sebab itu mereka lihat kami seperti tak ada value. Ya, itu sebab dia. Ya, saya berani berkata ni. Saya tahu di luar sana ada yang berpendapat, oh saya tak boleh ke depan, saya nak jaga hubungan baik saya dengan menteri itu, dengan menteri ini. Saya nak bagi tahu sebenarnya saya ni pejabat Perdana Menteri pun saya dah sampai. Ya. Tapi saya bukan mengutamakan hubungan baik itu. Perjuangan saya perlu melihat kebajikan rakan-rakan saya di luar sana. Lebih baik saya tidak mempunyai hubungan baik dengan menteri, dengan Perdana Menteri dan sebagainya. Yang penting saya dapat berjuang untuk nasib kawan-kawan saya. Apa gunanya saya boleh duduk di satu tempat yang selesa, tetapi kawan-kawan saya menderita di luar sana. Itu bukan prinsip saya. Ya, saya berpesan kepada rakan-rakan saya di luar sana. Saya tahu ada yang tidak mahu ke depan. Oh tak boleh, saya tak boleh ke hadapan. Saya kena itu, saya kena ini, saya kena jaga hubungan itu, kena jaga. Please lah, sudah tiba masanya untuk kita utamakan perjuangan daripada kita mengutamakan poket kita sendiri. Ya, baik Tuan Kamal. Kalau kita lihat situasi PKP kan dah hampir 2 tahun ni, mungkin Tuan Kamal boleh kongsikan sebenarnya realiti kehidupan pemandu teksi, bagaimana mereka struggle sebab dengan tak ada penumpangnya, kan? Sebenarnya perkara ni kita macam saya sendirilah. Saya memang tak dapat sit down dengan Datuk Seri Wee Ka Siong, kita punya Menteri Pengangkutan. Tapi memang ada engagement melalui WhatsApp, melalui situasi politik beliau. Kita ada engagement, ada jumpa. Saya bagi tahu kepada Datuk Seri Wee Ka Siong, pemandu teksi ini telah lama menderita. Tambahan pula masa PKP ini. Tolonglah lihat pemandu teksi, khususnya melibatkan sewaan harian mereka. Ya, di mana masa PKP itu kerajaan ada bagi moratorium. Tetapi pemandu teksi tak dapat moratorium sebab mereka berhutang dengan syarikat. Adalah sesetengah syarikat tu dia bagi diskaun. Ya, walaupun dia bagi diskaun, tetapi pemandu teksi itu perlu menjelaskan bayaran sewaan. Pada masa PKP, pemandu teksi nak cari RM10 pun susah. Ya. Bagaimana dia nak bayar sewa? Katakanlah RM30 syarikat bagi diskaun. Macam mana dia nak bayar sewa? Nak cari RM10 pun tak ada. Macam mana dia nak bayar?
Sampai pemandu teksi ada yang menelpon saya menangis. Dah minta sedekah lah. Sampai macam tu sekali lah. Kehidupan pemandu teksi susah. Tetapi menteri yang selesa duduk di kayangan itu tidak mahu melihat. Saya malu dengan seorang yang di-Petua Gabungan Sabah, Tuan Haji Tamrin. Selalu telefon saya, Cik Kamal tolonglah kami kat sini nak beli beras pun tak boleh. Sampai dia ambil gambar, dia kata, Cik Kamal, satu roti dia ada kat Sabah ada satu jenis roti besar juga. Roti inilah saya makan pagi separuh, tengah hari separuh, malam separuh. Sampai macam tu susahnya dia. Saya nak buat macam mana? Saya seorang pejuang yang NGO yang tidak mempunyai kekuatan ataupun kemampuan wang untuk bantu dia. Saya telefon Datuk Seri Wee Kat Siong, saya telefon dia punya Sekpol. Merayu je lah. Saya merayu. Kita tak dapat buat apa-apa. Kerana keputusan itu adalah di pihak atasan. Ya. Yang berada di kayangan. Saya tak boleh buat apa-apa. Ya. Baru-baru ni saya turun ke Kedah, ya. Kita berjumpa ramah tamah dengan menyantuni pemandu teksi, bas, e-hailing. Ada seorang pakcik tu, ya. Pakcik Razi, ya, kalau dia tengoklah, ya. Dia bagi saya bercakap. Rakan-rakan saya semua bercakap. Lebih bercakap tu dia terus duduk depan. Dia terus campak saya satu file. Sangat marah. Dia hentam file tu atas meja. Macam tu. Kan, saya relax. Saya tengok dia. Saya tahu dia siapa sebab saya banyak berurusan dengan dia. Dia kata, saya ini seorang bekas tentera. Dia sebut 10 orang, 8 orang hidup, 2 orang meninggal kerana memperjuangkan negara ni. Tetapi sebagai seorang pemandu teksi hari ini, dia tak dapat JKP. JKP di antara ramai-ramai itu dia seorang tercicir. Perkara itu pun saya dah bawa kepada Kementerian Keuangan. Saya bawa kepada Kementerian Pengangkutan untuk mereka highlightkan perkara tu. Pemandu pakcik ini tercicir. Sampai sekarang duit JKP pakcik tu tak dapat. Sebenarnya isu keciciran ni, bantuan kerajaan ini banyak. Di Sabah banyak yang tak dapat JKP, prihatin RM600 yang bermula-mula tu pun tak dapat, Pemegasa tak dapat. Saya bagi tahu kepada MOT, tapi diorang tak ada hati nak menyelesaikan masalah. Sepatutnya bila kita ada laporan-laporan daripada bawah, you dah tak turun bawah, you tak nak jumpa, kan? Kita yang buat NGO ni, kita dah bagi tahu, at least you highlight kan perkara tu. Tak nak. Menteri tak nak selesaikan masalah. Tengok sekarang belanjawan. Tadi kita ada menyebut sedikit pasal belanjawan. Nanti kita ke situ. Kita pergi ke situ. Okay, baik. Baik. Tuan, ada satu soalan daripada rakan Facebook kita. Okey. Soalan dia adalah, mengapa semasa pemerintahan Barisan Nasional banyak pemandu menyokong pembangkang, sedangkan zaman Barisan Nasional banyak dapat kesenangan terhadap pemandu itu sendiri? Komen, Puan. Okey, sebenarnya saya memang menanti-nantikan soalan-soalan seperti ini. Sebab banyak bila saya menulis artikel ataupun saya men-share sesuatu, ramai rakan-rakan kita ataupun rakyat di luar sana tidak faham kenapa kita pemain industri teksi ni kita menyokong kepada parti pembangkang masa itu, ya, PH. Sebenarnya tuan-tuan, saya mengucapkan jutaan terima kasih, ya, yang tidak dapat terhinggalah kepada yang berhormat sekarang. Kalau dulu kita panggil amat berhormat, sekarang ni kita panggil yang berhormat Datuk Seri Najib, di atas bantuan-bantuan yang telah disalurkan, yang telah diberikan kepada pemain industri khususnya teksi. Tetapi sesuatu perkara yang kita tak dapat lupakanlah, kemusnahan industri teksi ini adalah berpunca di zaman Datuk Seri Najib. Dan saya adalah salah seorang yang telah menghantar 3 kali memorandum. Saya adakan perhimpunan di Pejabat Perdana Menteri masa itu untuk berjumpa dengan Datuk Seri Najib untuk menyuarakan masalah rakyat, tetapi malangnya Datuk Seri Najib tidak mengendahkan kami. Ya, dan Datuk Seri Najib sendiri, ya, telah mengeluarkan beberapa inisiatif untuk membantu rakyat ketika itu untuk menceburi bidang industri teksi ini dengan dana ataupun grant untuk mereka mengeluarkan kereta-kereta untuk join dengan Grab. Wahal ketika itu mengikut Akta 333, Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan Akta 715, Akta Pengangkutan Awam Darat 2010, ya. Jelas tertera di dalam akta, kedua-dua akta itu, okey,
kenderaan persendirian adalah sama sekali tidak dibenarkan beroperasi seperti taksi. Tetapi sebagai seorang Perdana Menteri, beliau sendiri telah mencabuli akta tersebut. Apa yang berlaku masa tu? Dia membenarkan kenderaan persendirian beroperasi seperti taksi. Seperti taksi. Dan dia juga tidak mewujudkan kesamarataan. Undang-undang masih tidak ada. Sampai hari ini saya bagi tahu, kerajaan hari ini, gig ekonomi kononnya. Saya bagi tahu, jangan mewujudkan peluang pekerjaan dengan menutup periuk nasi orang yang dah bekerja di situ. Ya, jangan you kata, okey, sekarang ni you tahu lambatkan rakyat yang tidak bekerja, you nak wujudkan satu peluang pekerjaan, lombokkan semua dalam industri taksi. Industri taksi yang ada tu pun tak boleh cukup makan, you tak fikir, apakah pemandu taksi ni bukan manusia? Lepas tu kita kata Datuk Seri Najib bagi kita bantuan dan sebagainya. Yes, betul memang Datuk Seri Najib bagi kita bantuan. Tetapi bantuan itu kita menganggapkan sebagai sesuatu yang untuk melelapkan mata kita untuk supaya tak nampak benda yang telah dibuat. Pencabulan itu. Okey. Ya, pencabulan itu. Itu bukan sekarang, bagi saya senang saja. Setiap manusia tidak pernah terlepas daripada melakukan kesilapan. Ya, mungkin pada masa itu Datuk Seri Najib telah memberi kepercayaan sepenuhnya kepada Tan Sri Syamil Albar, pengurusi SPAT masa itu, untuk buat undang-undang. Tetapi mungkin kepercayaan itu telah disalahgunakan. Ya? Sebab itu berlakunya ketidakharmonian pemandu teksi kepada kerajaan BN pada masa itu. Dan mungkin di masa hadapan sesuatu kaedah yang lebih baik dapat dirangka supaya kita dapat bekerjasama. Tetapi bukan seperti dahulu. Kami tidak akan menjadi golongan yang diperalatkan untuk you all menang. Kita kena ada MOA. Ya. Okey. Baik, tadi Tuan ada sebutkan mengenai dengan kesamarataan. Saya nak bertanya berkenaan antara e-hailing dan juga industri taksi itu, ada ketidaksamarataan dari segi undang-undangnya ke atau terlalu banyak? Okay. Saya huraikan sedikitlah. Ya. Sekiranya sesebuah kenderaan taksi itu ingin kenderaan yang hendak dioperasikan seperti taksi, mereka perlu puspakom, ada macam-macam. Dia punya syarat tu macam-macam. Tetapi kalau Cik Ain contohnya nak pandu e-hailing, kita katalah e-hailing tu nama dia Bulan contoh, ya. Sebab Cik Ain pun cantik macam bulan. So kita kata dia macam bulan lah. Apps tu bulan, okay. Dia cuma ada kenderaan, apply, dah boleh bawa. Ya. Tidak ada prosedur yang betul. Okay, kena ada PSB pun dipermudahkan. Dulu kami ni nak buat PSB, kami kena kursus, lepas tu kami kena praktikal. Sekarang tak perlu praktikal. Dulu kenapa kena ada praktikal? Sebab aspek keselamatan. Sekarang, tak payah praktikal. Sebab apa? Sebab e-hailing. Kan? Lepas tu kalau dulu pemeriksaan tu agak keras sikit sebab mementingkan keselamatan, hari ini dilonggarkan. Semua dilonggarkan hanya kerana e-hailing. Saya nak terangkan kenapa itu tak berapa terasa. Yang terasa ini saya bagi tahu dengan SPAT yang kini dipanggil APAT. Ada satu pegawai tu yang mungkin saya masih tahu dia masih ada dalam APAT. Ini manusia yang memalukan kita punya kaum lah, orang Melayu kita memalukan. Saya bagi tahu dia, Tuan, saya panggil dia Tuan, sekarang ni e-hailing Tuan bagi 20% commission syarikat boleh ambil. Taksi 10%. Baguslah dia cakap. Maknanya taksi tak rugi. Kan taksi syarikat cuma ambil 10%. Pemandu e-hailing syarikat ambil 20%. You tak suka ke? Untung apa you? Saya cakap dengan dia, Tuan, saya ni bisnes punya orang. Walaupun saya bawa taksi, saya bisnes. Saya ada bisnes, kan. Saya syarikat AHO, e-hailing. Saya bagi taksi 10% saya untung. Saya bagi kenderaan e-hailing, saya untung 20%. Saya seorang peniaga, saya nak untung 20, kena untung 10. Bila yang besar. Nampak? Cik Ain bukan seorang peniaga pun boleh tahu. Tapi kita punya SPAT, dia kata benda macam tu. Ya? Dia, itu salah satu. Okay. Yang kedua, kadar tambang. Mengikut Akta 333, Akta Penghutupan Jalan 1987. Okay. Kewajipan menteri menetapkan kadar tambang. Itu kewajipan. Tetapi kenapa taksi kerajaan tetapkan, tetapi e-hailing you tak tetapkan? Perbezaan tersebut telah diguna pakai oleh syarikat-syarikat e-hailing
untuk buang harga. Bila dia buang harga, penumpang nak murah. Mesti. Dia akan memilih yang murah. So, apa akan jadi dengan pemandu teksi? Sebab itu kita kata tak ada kesamarataan. Kononnya kita, kerajaan terdahululah, ini Anthony Locke bagi tahu, kita nak penumpang memilih hak mereka. Okey, tak ada masalah, good. Tapi bagaimana dengan Puspakom? Kenapa hari ini semua pemain industri terikat kepada Puspakom? Kenapa tak ada lain syarikat untuk kita buat pilihan untuk buat pemeriksaan kenderaan? Kita tengok macam petrol contohnya, ataupun rokok. Kenapa dikawal? Marlboro sama harga, Winston sama harga, semua sama harga. Shell jual minyak sama harga, Petronas jual sama minyak. Kenapa dikawal? Openkanlah. Nampak tak? Sebab pemain industri, pemandu teksi, lori, bas, e-hailing, p-hailing ni adalah rakyat B40. Nampak? Tapi yang kaya-kaya, dia jaga dia orang punya kepentingan. Kita rakyat, dia buat macam tu. Apabila kerajaan mewujudkan ketidaksamarataan secara automatik, itu adalah satu peluang mereka, orang-orang politik. Kenapa saya kata peluang? Mereka suka tengok pemandu teksi, pemandu e-hailing bergaduh. Dia suka tengok. Sebab kita akan berpecah. Apabila kita berpecah, mereka senang memerintah. Okey. Adakah kalau dibiarkan lama begini, lama-lama dah tak adalah industri teksi. Semua orang akan pilih e-hailing je lah. Ya, memang benda tu berlaku. Tetapi saya mempunyai satu pandangan yang mana teksi itu tidak akan terkubur. Okay. Saya pernah menyuarakan kepada SPAT. Saya kata begini, sekiranya kerajaan rasa e-hailing itu bagus, then you buat satu statement, teksi hapuskanlah. Oh, tak boleh dia kata. Belum ada dalam dunia. Teksi pula. Belum ada dalam dunia. Tak ada teksi dalam Malaysia, dalam dunia. Okay. So, kalau you nampak benda tu perlu, tolonglah wujudkan kesamarataan. Saya tahu bila mereka ni jadi menteri, cakap mereka lebih value daripada NGO. Sering kali bila saya adakan protes, dia bagi tahu, kita tidak boleh bersetuju dengan gabungan teksi ataupun persatuan teksi yang minta e-hailing diharamkan. Selalu mereka kata kita minta e-hailing diharamkan. Kita tak cakap pun e-hailing diharamkan. Kita kata wujudkan kesamarataan supaya semua pemain industri boleh mencari rezeki dalam satu suasana yang adil dan harmoni, tidak bermusuh. Ini pemandu e-hailing sampai taxi stand, ada yang kena pukul, ada yang kena baling apa semua. Inikah kerajaan nak? Yang kaya-kaya syarikat e-hailing. Kalau Cik Ain izinkan, saya nak bercerita sedikit pasal e-hailing. Tadi kita punya video tadi pun nampak saya bagi tahu, sekiranya kerajaan berhasrat untuk minta pemain industri, masyarakat guna e-hailing. Saya telah mencadangkan baik daripada Datuk zaman BN, PH maupun PN dan sini KM. Saya bagi tahu apa? MOT tubuhkan satu JLC, tubuhkan aplikasi sendiri e-hailing. Stop syarikat ni semua. E-hailing tu biar kerajaan yang kawal, kerajaan yang punya. Akan wujud kesamarataan, itu yang pertama. Yang kedua, apabila transaksi penggunaan e-hailing itu, wang itu akan terkumpul dalam JLC. Wang yang terkumpul itu, kita guna pakai untuk menaik taraf industri kita. Contohnya, saya beritahu contohnya, sekiranya lah seorang pemandu teksi itu, dia bawa teksi dah lama. Okay? Tapi dia mungkin blacklist dengan syarikat ke apa ke, ataupun umur dia telah meningkat. Kalau pergi kat bank nak pinjam memang tak boleh lah, nak beli kereta baru. Kita ada berbilion ringgit dalam JLC, kita bagi dia pinjam. Tak kisahlah dia blacklist ke apa ke, dia nak keluar kereta apa. Oh, dia nak keluar contohnya Toyota Camry. Kita bagi dia zero interest. Full payment kita bayarkan dekat dia. Bagi dia bawa. Itu kita punya plan. Itu yang pertama. Yang kedua, katakan anak dia belajar, dah pandai, nak sambung. Kita bagikan beasiswa daripada duit yang terkumpul berbilion ringgit. Kedua. Ketiga, kita wujudkan akademi untuk menjadikan pemandu teksi ini seorang yang profesional. Berjumpa dengan pelanggan apa semua, bercerita dengan baik. Kita guna duit tu. Sama juga kepada p-hailing yang menghantar motor. Katakanlah motor dia rosak ke, accident ke, wang yang terkumpul ini kita kembalikan kepada mereka, kepada rakyat. Tetapi apa yang berlaku hari ini? Berbilion ringgit wang dari industri daripada rakyat B40 dirompak, dicuri, dibawa lari ke luar negara. Ini yang kita marah. Saya bukan marah Cik Ain. Kita marah apa yang berlaku. Nampak tak? Ini yang kita tak nak sebenarnya. Baik, ada komen juga, banyak komen ni sebab
semua menyokong apa yang disuarakan oleh Tuan Kamal sendiri. Baik, ada yang mengatakan sampai sekarang industri teksi dan e-hailing jadi cacar marba akibat pemikiran pak-pak menteri yang tak boleh berfikir secara waras. Jadi apa komen? Sebenarnya saya berani cakap lah, kalau pemain industri dia meluangkan masa dan mendengar apa-apa saja hujahan ataupun video-video yang telah saya share, saya yakin semua akan bersetuju dengan apa yang saya cakap. Melainkan mereka itu mempunyai kepentingan tertentu. Sebab apa yang saya cakap ini adalah realiti di dalam industri yang kita lalui. Benda yang nyata, benda yang betul. Saya tidak duduk di sini untuk melobi mana-mana jawatan ataupun untuk mengangkat mana-mana pemimpin yang ada. Tidak. Saya duduk di sini untuk bercakap perkara yang benar. Realiti yang berlaku. Yes, benda yang berlaku. Rakyat di bawah sana susah. Menteri di atas tak peduli. Sebab itu saya bagi tahu, sudah tiba masanya. Semua pemain industri, baik lori, bas, teksi, e-hailing, p-hailing, mari kita bersama dengan PPDM, kita buat perubahan. Okey. Dan adakah ia berkaitan dengan satu perjumpaan di stadium pada Februari tahun depan yang mungkin akan menghimpunkan hampir 30,000? Ya, betul. Sebenarnya kita telah memutuskan di dalam kita punya mesyuarat di mana kita telah memilih tarikh 2/2/22. That mean 2/2/22. Nice date, Yes. betul. Itu adalah hari Chinese New Year yang kedua. That mean pada tarikh itu pemandu lori tak jalan, bas tak jalan, bas sekolah tak jalan, teksi pun boleh tak jalan, p-hailing pun boleh tak jalan, e-hailing pun boleh tak jalan. Okey, jadi kita akan sewa dalam satu stadium. Okey. Kita akan menyediakan 4 memorandum bersama masalah yang dihadapi oleh teksi, apa solution dia? Bas, apa masalah dia? Apa solution dia? Lori, apa masalah dia? Apa solution dia? E-hailing, apa masalah dia? Apa solution dia? P-hailing, apa masalah dia? Apa? Ya. Kemudian kita akan lampirkan dalam satu memorandum bersama beberapa tuntutan kita yang kita akan putuskan pada tarikh itu. Ya, termasuklah kita akan bertanding di PRU yang akan datang. Itu pun kita akan putuskan pada 2 bulan 2 tahun 2022. Jadi, pada 2 bulan 2 tahun 2022 itu juga, saya ataupun kita punya setiausaha akan menjemput ketua-ketua komponen parti. Kita ada 4 ketika hari ini. Kita ada BN, kita ada PH, kita ada PN, kita ada KM. Okay, Keluarga Malaysia. Kita akan panggil ketua-ketua pemimpin ini untuk datang menerima memorandum kita. You ambil bawa balik, kita bagi tempoh 1 bulan untuk you all fikir. Lepas 1 bulan kita akan adakan satu press conference. Kita akan buka memorandum ni depan-depan media. Okay, kita akan tengok parti mana, komponen mana yang bersetuju dengan tuntutan kita. Okay, yang mana paling tinggi? Ya, mesti ada yang rendah, ada yang tinggi. Jadi yang tinggi itu kita akan announce secara terbuka di mana kita sebulat suara pemain industri yang dianggarkan ada lebih kurang 1.2 juta pemain industri, tidak termasuk ahli keluarga mereka. Kalau masuk tu lebih kurang dalam 3 juta atau 4 juta. Semua undi ini kita akan bagi kepada parti tersebut. Dan kita akan letak wakil-wakil kita lah. Dengan seperti yang saya beritahu, kita akan bertanding. Jadi kita akan lihat kaedah tu, persetujuan tu macam mana dicapai pada 2 bulan 2 tahun 2022. Sama ada kita bertanding ataupun kita cuma ada MOA dengan parti berkenaan, itu kita akan putuskan pada 2 bulan 2 tahun 2022. Baik, Tuan Kamal berkali-kali saya ada sebut tadi dah buat perhimpunan, perjumpaan secara mega yang seperti ini. Tak takut ke kena kecaman ke, ugutan dan sebagainya? Sebenarnya perjuangan yang saya lakukan ini tidaklah sehebat perjuangan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi bagi saya untuk berjuang ini kita perlu bersedia untuk berkorban. Bukan saja tenaga, masa, tetapi kita kena bersedia untuk menerima cacian. Ya, sebab kita sebagai pemimpin kita tidak dapat memuaskan hati semua pihak. Terutamanya pihak-pihak yang mempunyai kepentingan. Ya. Mereka akan melihatlah apabila kita berlaku adil, berlaku tulus perkara ini, ramai yang mempunyai kepentingan itu akan hilang kepentingan mereka.
Jadi insya-Allah saya telah bersedia dengan perkara itu semua. Bila nawaitu itu jelas ya. Apa pun rintangan yang akan datang bersedia menghadapinya. InsyaAllah. Kerana Tuan Kamal sendiri membawa suara-suara jeritan mereka dalam industri Betul. ini. Baik, saya nak masuk sikit ke soalan politik kan. Jadi mengapa Tuan Kamal memilih untuk meletakkan calon bertanding di PRN Melaka? Okey, soalan bonus. Okey, sebenarnya di calon tu pun kita ada menerima beberapa calon baru ya yang kita akan bawa bincang dalam mesyuarat yang akan datang. Tapi soalan tadi, kenapa kita meletakkan calon? Okey, sebenarnya ini adalah satu mesej ya kepada semua parti komponen yang ada. Di mana kita sekarang ini bagi tahu mereka kita telah berani bangkit. Kita telah berani bangkit untuk memperjuangkan hak kita. Ini adalah mesej pertama kita untuk mereka sedar. Kita bukan lagi golongan yang boleh diperalatkan. Memang ada segelintir yang memang suka diperalatkan, itu kita ketepikan. Tetapi di luar sana, ramai pemain industri, pemandu teksi, lori, bas, mereka dahagakan pembelaan. Dan inilah titik permulaan kita. Okey, sebab tu nak meletakkan calon dalam PRN Melaka. Baik. Adakah Cik Kamal yakin wakil PPDM akan menangani PRN Melaka kali ini? Okey. Setiap yang masuk bertanding, memanglah mereka inginkan kemenangan. Ya, tidak ada orang yang masuk bertanding inginkan kekalahan. Jadi kami yakin sekiranya kami bekerja keras, ya, di segala peringkat kami bekerja keras dan memberi kesedaran yang betul kepada masyarakat, insya-Allah kami menang. Sebab masalah yang kami hadapi bukan sahaja kepada pemain industri. Masyarakat di luar sana pun melalui perkara yang sama. Hari ini berapa ramai anak-anak mereka yang memandu e-hailing, yang bawa P-hailing, berapa ramai suami mereka yang bawa lori, berapa ramai isteri mereka yang tahu suami dia bawa teksi. Jadi masalah ini masalah orang ramai. Bukan masalah sekumpulan pemandu teksi, lori ataupun bas. Semua rakyat faham. Jadi kalau kita dapat beritahu rakyat apa yang telah berlaku 64 tahun, kenapa kami bangkit, insya-Allah ya, dalam keadaan politik sekarang terumbang ambing, inilah peluangnya. Saya percaya hari ini masyarakat dia bukan nak tengok parti mana. Sebab dia tahu parti ni asyik lompat. Menang kejap lompat. Jadi mereka pun nak melihat sesuatu yang baru. Dan saya percaya sekiranya kita dapat bekerja keras dan memberi pencerahan yang betul kepada masyarakat, tidak mustahil kita mampu untuk memenangi sekurang-kurangnya satu kerusi, insya-Allah. Baik, saya juga nak mendapatkan pandangan Tuan Kamal dari segi bajet 2022 yang baru saja diumumkan. Kalau kita lihat bajet 2021 didakwa meminggirkan golongan pemandu teksi. Dan 2022 kali ini bagaimana pula? Sebenarnya saya telah banyak kali cuba elak daripada pihak wartawan bertanya soalan ni. Saya tanya secara live. Ya, tapi ini secara live ya. Banyak wartawan-wartawan menghubungi saya melalui WhatsApp, call. Saya cuba elak ya. Tetapi tak apalah, ini sebab kita dah live ni. Kita pun berterima kasih. So sebenarnya memang kita agak kecewalah ya. Belanjawan ini dikatakan sebuah belanjawan yang terbesar ya, dalam sejarah Malaysia. Betul. Tetapi kita dapat lihat di mana pemain industri baik lori, bas, teksi, e-hailing telah dipinggirkan. Sama sekali telah dipinggirkan. Seolah-olah kami ini tidak wujud. Seolah-olah ataupun kami wujud, tetapi seolah-olahnya masa pandemik ini kami ini jadi orang kaya. Tak terasa ya, ini yang tak terjejas langsung. Sedih, sangat sedih ya. Saya sendiri telah menghantar surat kepada Kementerian Keuangan untuk melihat beberapa perkara yang telah kita panjangkan ya, daripada macam kalau perasan ya, kerajaan terdahulu masa Tan Sri Muhyiddin Yassin, dia ada bagi tahu kenderaan teksi diberi layanan pengecualian duty excess dan cukai jualan. Tetapi apabila kita nak mohon, dah berlaku sebaliknya. Jadi pengumuman tu cuma sekadar pengumuman. Jadi kita pun, tapi belanjawan ini betul-betul mengecewakan lah. Itu yang saya dapat cakap. Betul-betul mengecewakan dan ramai
Pemain industri di bawah sana sangat marah kan kerajaan hari ini. Jadi tak ada beza dengan bajet 2021 dan 2022? Ada beza, lagi beza. parah. Lagi parah. Yes. Okey. Lagi parah. Kan? Beza dia lagi parah. Bukan lagi positif, lagi negatif. Okay, walaupun belanjawan tahun ini tahun 2022 dikatakan sangat besar, tapi semakin parah. Semakin parah. Ya, semakin parah. Dan kita juga bimbang macam bantuan-bantuan yang dibagi kepada B40. Ramai pemandu teksi hari ini, mereka sebelum ini, mereka terima JKP kerana mereka ada SSM. Ya. Bila permit individu dia perlu ada SSM. Tetapi malangnya apabila mereka ada SSM, kerajaan telah mengiktiraf mereka sebagai golongan M40. Bukan lagi B40. Sebab ada SSM. Saya pun tak tahu macam mana mekanisme mana. Orang SSM kaya. Dia fikir ada SSM tu you punya gaji besar. Ini masalah dia. Yeah. Ini kita pun sedih lah. Sedih. Sebab apa? Orang-orang yang dilantik menjadi menteri ni, diorang bukan rakyat bawahan. Diorang ni orang-orang kayangan. Sebab itu saya bagi tahu dalam industri teksi kita nak ubah. Kita tak boleh benarkan lagi orang kayangan duduk jadi menteri. Kita perlu usaha untuk angkat orang kita, pemain industri yang pernah susah derita ni duduk kat sana. Baru kita boleh selesaikan masalah. Dan saya percaya sekiranya kita berjaya, ini yang banyak orang-orang politik tak nak. Sebab kalau kita pemain industri berjaya, selepas ini akan wujud lagi lain-lain pemain industri. Daripada peladang, daripada petani, mereka pun akan bangkit. Benda ni akan berlaku, percayalah. Sekiranya pemain industri pengangkutan ini berjaya, incoming soon, mereka juga akan berusaha. Okay. Ya. Baik Tuan Kamal, kita dah berada di hujung-hujung ni. Mungkin saya nak mendapatkan sedikit harapan Tuan Kamal sendiri sebagai wakil suara jeritan daripada pemain industri pengangkutan ini. Apa sebenarnya yang diinginkan, yang diharapkan daripada Kementerian Pengangkutan? Okey, memang kita sebelum inilah saya cerita sebelum ini. Sebab selepas ini kita dah tak mengharapkan dah. Sebab kita dah menghala ke arah satu perjuangan yang lain. Sebelum ni kita mengharapkan menteri yang ada di dalam MOT itu mendengar denyut nadi rakyat. Tapi malangnya mereka langsung tidak mahu mendengar denyut nadi rakyat sekalipun kita dah jerit kat telinga dia. Saya tak tahu menteri itu pekak ataupun buta ataupun tuli. Kita dah jerit dah ni. Kita dah tunjuk dekat dia. Tapi dia buat dono juga. Jadi itu pengharapan yang lepas. Pengharapan yang lain yang akan datang ni, kita ada satu corak yang lain. Tidak lagi kita mengharapkan kepada orang yang memang tak ada hati. Kenapa kita nak terus mengharap pada orang yang tak ada hati? Kita dah tahu dia memang tak nak tolong kita. Kita nak tolong dia, kenapa? Ini yang saya bagi tahu. Saya cuba serapkan dalam PPDM. Sudah tiba masanya kita hentikan menjadi perayu. Kita perlu berusaha untuk menjadi pihak yang boleh membuat keputusan dan mengubah dasar. Bagaimana kita nak dapat kat situ? Kita perlu ada kuasa. Kuasa hanya boleh diperolehi melalui pintu politik. So, suka tak suka, kita terpaksa jejakkan kaki kita dalam arena politik. Baik. Saya doakan moga usaha yang dilakukan oleh GTSM dan juga PPDM dan juga semangat Tuan sendiri membawa suara-suara pemain industri pengangkutan ini didengar, akhirnya direalisasikan. Sebab apa yang Tuan sedang lakukan ini sebenarnya membawa nasib ramai lagi di belakang Tuan. Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Yang Berusaha Tuan Kamarudin bin Muhammad Husin yang merupakan Yang di-Pertua Gabungan Teksi Malaysia merangkap Perusi Penyatuan Pemain Industri Perkhidmatan dan Pengangkutan Darat Malaysia PPDM. Dan untuk itu kepada anda yang menonton kami selama hampir sejam bagi rancangan Suara Rakyat, terima kasih diucapkan dan juga selamat malam. Jumpa kami lagi dalam pelbagai rancangan yang lebih menarik dalam NR Channel TV. NR Channel TV Virtual Studio Multipurpose. We provide virtual studio space for multi-purpose, talk show, news,
online coaching and presentation, webinar, firm conference and more. With a professional worker and up-to-date visual graphics set and design, call us for more information.